Right, so kita nak tengok bahagian yang terakhir untuk 1.3 iaitu solving linear equation untuk matrix 3x3 using Cramer's rule. Okey, kalau sebut Cramer's rule, kita kena ingatlah benda ni. Kita kena ingat benda ni. X naught, delta naught, delta X, delta Y. And then untuk 3x3 matrix kita tambah satu lagi, delta Z. Okey, nak cari delta ni semua, kita gunakan konsep yang sama dengan konsep determinant of 3x3 matrix. Okey. So kita list down kan kita punya nilai A, nilai elemen dia. Okey. So nilai elemen dia kita keluarkan. Okey, kita letak dalam untuk delta naught ni. Okay, so dia punya nilai, dia punya elemen A12, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Okay, and then kita ada dia punya nilai jawapan dia tu. B1, B2 dan B3. Alright, so konsep dia, kita gabungkan konsep determinant of 3x3 matrix dan kita gabungkan konsep yang untuk 2x2 matrix using Cramer's rule. Okay. Alright, so kita nak cari determinant untuk nak cari determinant untuk delta naught dahulu. Okey, sama juga dengan cara tu. Alright, so kita ambil A12, saya tulis sini delta naught. Okey. A12, siapa yang efek A12? Okey. So kita masukkan A22, A23, A32, A33. Alright, then jangan lupa untuk kolom yang kedua kita kena letak nilai negatif. Okey. So ambil di sini, okey, baris yang pertama, so kita efek laju kedua pula. Okey, so yang tinggal siapa? Okey, letak A12 kat sini, and then dalam kurungan dalam modulus kita ada siapa? A21, A23, A31, A33. Tak nampak lah puan apa yang puan cakap tu. Okey, kita padam yang untuk ni lah. Okey, A21, A23, A31, A33. So kita nak cari, kita nak tengok untuk okey. Untuk yang seterusnya. Okey, untuk laju yang ketiga. Okey, untuk laju ketiga. So A31. So yang ni tambah A13. So kita letakkan dalam modulus nilai yang tinggal. A21, A22. Dia sempit sikit. So sorry 22. A31, A32. So tutup dia punya modulus. So sekarang nanti kamu akan kira guna ni lah. Guna AD minus BC. AD minus BC, AD minus BC. Cuma je kena ingat kat sini ada nilai negatif. Right? And then untuk delta X, delta Y dengan delta Z sama juga dengan konsep yang 2x2 matrix. Untuk X, kolom yang pertama yang kita gantikan nilai B. Untuk Y, kolom yang kedua kita ganti dengan nilai B. Yang lain kita guna elemen yang sama. Cumanya untuk delta X, kita gantikan elemen untuk kolom yang pertama dengan B. Untuk Y, kolom yang kedua. Untuk Z, kolom yang ketiga. Kita ganti dengan nilai B. Okey, dan dia punya formula sama juga dengan formula tadi. Okey, dah dapat jawapan, kita masuk dalam formula, terus direct kita dapat dia punya nilai X, Y dan Z. Okey, jom kita tengok macam mana nak jawab soalan menggunakan 3x3 menggunakan Cramer's rule untuk 3x3 matrix. Okey. So saya lebih suka keluarkan dahulu kita punya nilai X, Y dan Z tu. Kita keluarkan dulu. Okey, 3, 2, negatif 1, 2, negatif 1, 2, 1, negatif 3, negatif 4. And then kita ada X, Y dan Z. Okey, Y. Okey, and then kita ada B kita 4, 10 dengan 5. Okey, kita tulis dalam bentuk ni, dalam matrix form. Okey. Alright, then kita ambil dia punya nilai A. Alright, letakkan dalam bentuk determinant sebab kita memang nak cari dia punya determinant. Okey.
So, baris yang pertama, kita tengok kepada A11. Okey. A11 kita keluarkan dia punya 3, 2. Jangan lupa untuk kolom yang kedua kita kena letak nilai negatif untuk determinan dia kan. And then negatif 1. Selebihnya kita tengok. Untuk 3 siapa yang efek? Okey. Siapa yang tak menjadi kontak rapat tu kita letakkan dalam dia punya modulus. 1, 2, negatif 3, negatif 4. Alright, then kita tengok pula untuk kolom yang kedua. Okay. So, yang tak ada kontak rapat tu 2, 1, 2, negatif 4. Okay. And then untuk lajur yang ketiga, okay, 1. So, potong. Okey, yang tak ada kaitan apa, kita masukkan dalam dia punya modulus. Dan kita cari guna apa? Guna AD minus BC, AD minus BC, AD minus BC. Dan jangan lupa darab dengan dia punya coefficient kat depan ni, skala multiplication. So, kamu dapat jawapan dia. So, same goes juga. Macam mana, sama juga yang kita nak apply untuk X, Y dan Z. Cumanya, ingat lagi tak? Kolom yang pertama, okey, untuk S kolom yang pertama kita gantikan dengan nilai B. Dan kita proceed dengan benda yang sama. Kolom yang kedua kena letak negatif, okey. So kita ada 4, 2, negatif 1. 4 tolak 2, negatif 1. And then selebihnya kita tengok berdasarkan dia punya kedudukan tu lah. Mana yang contohnya sekali lagi saya explain. Okey, untuk 4. Okey, 4 dia efek kepada baris pertama, kolom pertama. So, yang tak ada kat sini, kita masukkan dekat sini. Negatif 1, 2, 3, negatif 3, negatif 4. And then, kita tengok lagi. 2. Okey, so 2 tu kat sini. Letak negatif tu memang dia punya formula. Okey, yang efek adalah baris pertama, laju kedua. Kita tutup yang tu. So, yang kita tak tutup tu siapa? 10, 5. Okey, 10, 5. 2, negatif 4. So, susunan dia ikut sama juga dengan susunan yang dekat original tu. And then, untuk yang ketiga, negatif 1. Okey, negatif 1. So, kita tutup baris pertama, laju pertama. Kita tutup yang kontak rapat pada 1 saja. Yang tak ada kontak rapat 10, 5. Negatif 1, negatif 3. Macam tu. And then, kita kira macam mana? Kita kira menggunakan AD minus BC. So, AD 4, 1 darab negatif 1 darab negatif 4, 4. 2 darab negatif 3, negatif 6. So, AD minus BC. So, dah dapat nilai kat sini, darab dengan dia punya coefficient. Maka dapatlah jawapan dia. Sama, benda yang sama kita ulang dengan untuk kamu punya X dengan Y dengan Z. Okay, cuma kat sini saya remind sekali lagi. Untuk Y, kolom yang kedua kita tukarkan dengan nilai B. Okey. Untuk Z, kolom yang ketiga kita tukar dengan nilai B. Yang lain, elemen lain kita follow elemen yang original dia lah. Original dia ni. Follow elemen original dia. Cumanya X tukarkan laju pertama dengan nilai B. Y tukarkan laju kedua dengan nilai B. Z tukarkan laju yang ketiga dengan nilai B. Okey, dan bila kamu dah dapat nilai delta tu, maka kamu boleh carilah X sama dengan delta X bahagi delta naught. Okey, so delta X kamu 165 bahagi dengan 55. Maka kamu dapat 165 bahagi 55, kamu dapat 3. Okey, Y sama dengan delta Y bahagi delta naught. Okey, negatif. Kalau negatif, jangan tertinggal dia punya tu. Okey, bahagi dengan 55. So, negatif 110 bahagi 55, kamu dapat negatif 2. And then, Z, delta Z bahagi delta naught. Okay, so 55 bahagi 55, maka kamu dapat 1. Okay, so boleh tengok kat sini lah. Alright, so Alhamdulillah, kita dah cover kita punya subtopik 1.3. Okey, apa yang ada dalam subtopik 1.3 ni kita recall balik. Okey, kita ada
dua jenis matrix, iaitu matrix 2x2 dengan 3x3. Okey, setiap satu jenis matrix ni kita ada dua method. Okey, method yang pertama kita boleh guna inversion method. Okey, matrix inversion method, and then method yang kedua kita boleh guna Cramer's rule. Okey, so untuk nak cari cofactor, kamu kena ingatlah baris yang pertama. Baris yang pertama kena buat apa? Baris pertama dia punya lajur yang kedua adalah negatif. Okey. Alright, saya remind balik. Okey, negatif kat sini. Lajur yang kedua, baris yang kedua lajur pertama dengan lajur yang ketiga. And then baris ketiga balik kepada lajur yang kedua, nilai negatif. Kamu boleh guna juga cara alternatif yang ada dekat belakang tu. Okey. Alright. So nak cari determinant. Okey, determinant untuk 2x2 tu memang penting. Memang kita guna banyak. Okey, untuk AD minus BC tu kamu kena tahu dia punya pengiraan tu macam mana. Okey. So right, untuk matrix inversion tu memang dia punya formula untuk 2x2 or 3x3 pun sama. Kamu ada A inverse B. Cumanya dia berbeza kat mana? Untuk 2x2 dengan 3x3 dia berbeza macam mana nak cari dia punya A inverse. Okay. And then untuk Cramer's rule, kamu ada juga benda yang sama sahaja untuk 2x2 dengan 3x3. Cuma dia berbeza dekat determinant tu lah. Cara nak cari determinant tu. Okay. So kamu ada untuk nak cari X, delta X over delta naught. Nak cari Y, delta Y bahagi delta naught. And then nak cari Z, delta Z over delta naught. Okey, so benda-benda ni semua dia hanya berbeza pada cara nak cari determinant. Okey, cara nak cari determinant dan cara nak cari inversion. Okey, so saya harap kamu dapatlah apa yang kita pelajari untuk subtopik 1.3 ni. Okey, so nanti minta tolong jawabkan soalan tutorial 1.3 dan scan dan masukkan dalam Microsoft Teams kamu. Alright, ada apa-apa masalah boleh PM saya direct. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.